Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh sir, boleh sir. Okey, terima kasih. InsyaAllah, terima kasih Luqman. Kita mulakan dengan Al-Quran Muslim Al-Fatihah. Okey, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Okey, alhamdulillah, pertama sekali syukur Allah masih lebih ruang petang ni stable pula. So, sihat semua. Kita ada 39 orang ini. Sehat tu, sehat. Sihat. Okey, sihat. Alhamdulillah, sihat. Okey, kita ada 39 orang. So, ada 3 orang, ada mungkin lagi 2 orang tak masuk. 3 orang tak masuk. So, nanti boleh maklum saya apa ni. Masuk seorang. Ni. Okey, jadi boleh kita teruskan kita punya kuliah. Yang pelik dah minggu ke-12. Oh, kejap saja. So, you all ada 3 minggu lagi. So, assignment mungkin saya akan upload. Saya akan maklum tengoklah. Memang sebab agak tough sikit minggu ni dengan minggu lepas. Okay, minggu depan kot saya cuba share untuk group. So, boleh you untuk group assignment mungkin sekadar macam latihan kot cadangan ni. So, you all boleh construct dalam satu group tiga orang untuk you buat you punya assignment lah. So, untuk hari ni kita cuba cater balik digital flyer. Okay, untuk chapter 5 untuk digital flyer kita ada beberapa part sebenarnya yang you boleh tengok kat situ. Kita ada 2 part. Kita ada 2 part system approach. Okay. Lepas tu ni pertama. Yang kedua kita ada BGT model. BGT model. So, untuk BGT model tu hopefully kawan awak boleh masuk lah. Saya dengar macam ada orang masuk. Boleh masuk kawan awak nak masuk Okay, BGT model ni actually ada 2 approach lah. Ada itu RE model dengan hybrid model. Yang overall lah. Dan kalau tengok dalam based on you punya yang pertama slide. Okay, untuk slide actually cover bab ni sikit. Bab ni ada, bab ni ada. Actually slide pun saya tak share lagi. Nanti saya akan cuba confirm balik dengan apa ni Puan Nabiah lah sebelum ni. Sebab kalau tengok based on slide and you punya modul modul. Kalau tengok based on you punya modul lah, untuk RE model lah kita cover ketiga-tiga apa ni configuration, iaitu CE amplifier, apa ni dari CE, CB nya
dengan CC. So dia cover tiga-tiga. Masalah hybrid ada juga dimasukkan, tapi saya difahamkan untuk praktis. Ya, praktisnya kemungkinan hybrid kemungkinan akan tak dimasuk lah, maksud tak diajar dan tak dibincang dalam finance dan test dulu. Itu yang saya boleh share lah kat sini. Sebab untuk two-pot system approach pun yang lepas kita dah go through just one type of, ataupun bukan one type, actually kita just go through dia punya basic configuration, iaitu no load. Lepas tu untuk next kita akan ada mid load. Lepas tu next with source. Yang the last akan cover load and source. So dua jalan sekali ya. So untuk hari ni RE model ni actually dia punya basic information similar macam two pot system approach. Tu dia punya rangkanya lah. So kenapa you belajar two pot system approach ni, sebab just nak overview our model for next lah. Dan hybrid ni memang walaupun dalam nota modul dan slide ada, tapi kita tak akan sentuh sebab kita akan sebab benda ni you akan highlight pada degree level. So more discussing on that level lah. Actually dia complicated sikit, tapi kalau you dah sekadar untuk RE model tak masalah lah. Okay, yang just overview untuk hari ni. Untuk overall untuk chapter 5. Hari ni saya punya target kemungkinan kita cuba cover the type of the two pot approach. Itu sajalah. Kalau RE model pun sekadar introduction, sebab nak fulfill our schedule. Ikutkan ni minggu 12 kita dah actually dah final lab untuk chapter 5. So tak apa, kita just buat step by step untuk kita cuba cover lah. Okay, ni kita bincangkan lepas apa yang bincang, dan ni yang actually kita dah discuss detail tentang two pot system approach lepas lah. Di mana saya bagi overview lah bagaimana this equation boleh come out. Paling penting lah. Sebab yang paling penting untuk two pot system approach just orang kata repeated the main point of two pot system approach ialah yang pertama, ni dah dia punya block. Ni first the block diagram dia. Itu kita ada VI, ZI, II, IO, ZO and VO. Selain ada 6 komponen, you wajib ataupun you patut hafal. Yang pertama. Yang kedua adalah dia punya direction of polarity. Positif, semua in, semuanya fit in the block. So the flow in the block. Pertama, itu adalah dia punya direction ataupun dia punya polarity. Kita tahulah positif minus. Supaya for the next our lesson you tak confuse ataupun kita dapat stick orang kata hold our this orang kata basic information of the two parts approach. Okay, yang pertama block diagram. Yang kedua adalah dia punya circuit atau equivalent circuit. Ini kita dah bincang dalam session yang masuk. So ini memang strictly dia discuss untuk topology approach. So untuk to ease our understanding, memudahkan kita punya pemahaman dan kaedah, you just hafal lah
Maksud dia in term of apa ni, dia punya susunan circuit tu, kita ada I, kita ada RO, and kita ada dependent voltage source, di mana dia punya value adalah equal to AV and L times VI. Ini no load no load. So ini memang no load voltage gain. So kita punya ni, iaitu secara umumnya kita punya rumus untuk voltage gain adalah out divided by in. Kalau V, V lah. Kalau I, itu voltage gain. Kalau AI dipanggil current gain. So current gain pun the same method, output divided by input. Sebab I, jadi IO lah, dan II. Okay, itu just konsep, dan sebab tu kita dah terangkan lah. Ada Thevenin theorem yang kita dah buat, sebab tu kita dapat boleh pergi. Sebab tu kita dapat kita punya value macam ni. Okay, jadi yang lepas kita dah bincang lah. So ini basic basic formula. Maksudnya kalau current gain atau voltage gain, kita tahulah output bagi input sajalah. Okay, sebab tu kita dapat rumus macam ni. So kita boleh relate lah dengan apa yang for the next our three type of two-part system approach. Okay, so kat sini ada 1, 2 dengan yang lepas let I equal to Ri. Macam mana kita tahu Ri equal to Ri? Sebab tengok sini lah, kita tahu bahawa kita punya Zi ni memang equal to Ri. Sebab ni dia punya equivalent circuit ataupun kata standard equivalent diagram lah for two-part system approach. Okay, hopefully untuk peringkat ni foundation tu you tanam betul-betul, you pegang rapat-rapat, you genggam erat-erat, supaya on the next tu you nampak relation dengan our discussion, dan tak ada terawang-awang lah. Dan paling penting kalau you perasan kita punya untuk AC analysis ni huruf besar, I huruf besar, Z huruf besar, itu dia punya just nak to differentiate dengan DC analysis lah. Tu just indicate ataupun tu just indicate ataupun dia punya indicator simbol saja. Tapi yang penting you dapat aware lah bahawa tu ada standard simbol yang digunakan. Okey, jadi yang lepas saya dah cuba sum out dengan macam mana boleh dapat benda ni, iaitu VTH equal to MNL dengan times VI. Kat sini kalau you nampak kenapa VTH, sebab kat sini based on the circuit. Ni just repeat lah sebab kita buat Thevenin kat sini. So kita tengok sini sebab ni VO. So bila Thevenin theorem kita implement pada kita punya ni block ni, maksud ni dua port ni, antara ni VTH ni. So dia punya konsep adalah untuk for orang kata at the left side what the independent current untuk Thevenin untuk dependent source VS voltage source dengan I source. Ini source yang dependent tu maksud dia apa? Tak bergantung lah. So independent, bentuk independent yang ada simbol macam ni ataupun ada simbol macam ni lah. Kalau simbol macam ni dependent. Kalau ni independent. Maksud dia so kalau maksudnya kalau untuk independent VS voltage source, untuk Thevenin dia akan jadi short circuit. Untuk I dia akan jadi open circuit. So kat situ you boleh nampak lah
Bila ni short, kita shortkan. So bila kita shortkan, ni memang, so Vi equal to 0. So bila ni tu kat sini, kita punya dependent source akan jadi 0. So 0, so dia boleh nampak lah. Kita set line saja. Lepas tu pada port ni, ini adalah port VO ni positif, ni minus. So kat sini you boleh nampak VTH. Okay, kat sini you boleh nampak circuit ni open. Betul? Ini open, so tak ada current lah. So no current. Bila no current, RO, maksudnya sekarang pada RO, pada voltage current, bila tak ada current, ni pangkah atau X lah. Tak ada current, maksud dia voltage drop pada RO pun tak ada, kosong. So bila kosong, you punya circuit tu dah jadi macam ni lah. Itu ni VO. So VTH tu dah equal, ni VTH equal to VO. So sebab tu lah VTH tu equal to VO, sebab actually dia fulfill lah dengan persamaan ni. Sama je. Sebab sekarang VTO tu dah equal to VTH, sebab tu VTH equal to AVNL times VI. Sama je lah. So hopefully itu yang Thevenin theorem lah. Yang mungkin sedikit feedback ataupun the last lesson yang kita dah go through. Okay, so hari ni yang kita cuba tengok, macam saya kata tadi, first read load. So bila read load, sekarang ni open, ni no load. Load tak ada, source pun tak ada. So the first kita tambah load impedance. So kat sini impedance, bila sebut impedance, you terus imagine dia Z lah. Cuma Z seperti mana last week saya dah share, kita akan ada 3 komponen yang biasanya kena aware lah. Di mana kita ada komponen ZR, kita ada komponen ZC dan kita ada komponen ZL. So untuk body circuit, kita just sambung RL saja. So RL saja, so hanya ZR saja lah. So ZR. So ini kita punya RL. Yang nampak RL. So kalau tadi open, tadi tak ada RL. Ni kita sambung RL. Ni just nak tengok feedback dia selepas kita sambung RL. Sebab bila you beli produk, contoh ni produk, ini the final product yang kita beli lah. Betul? So circuit tu, amplifier tu kita tahu macam mana dalam dia. Tapi ni equivalent circuit. Okay, pada awalnya kita tak connect kat source dan kita tak connect kat load. Tu asalnya. Daripada tu, kita dapatlah samaan ni lah. Ni dengan ni. Dengan ZO. So ZO equal to RO, ZI equal to RI dan VTH ataupun VO equal to AVNL dan VI. Maksud dia parameter ni selalunya akan diberi lah oleh developer of amplifier. Okay, cuma sekarang bila you sambung, kita dah sambung RL, kita nak tengok apa kita punya effect pada kita punya amplifier circuit. Maksud dia effect in term of gain. Sebab ingat, nama pun amplifier. Circuit ni nama pun amplifier. Bila sebut amplifier, confirm dia akan relate dengan gain ataupun gandaan. Sebab apa? Amplifier adalah menguatkan. Fungsi adalah menguatkan. So gain ni adalah dia punya parameter berapa banyak dia kuatkan. 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke, 5 kali ke. So nak tak nak, sebab tu kita kaji in term of gain lah. So first kita sambung RL. So kat sini yang boleh nampak. Okay, bila sambung RL kat sini, so you boleh tengok kita punya, okay macam saya kata tadi lah, ini adalah kita punya basic formula. Saya dah start sebanyak kali. So AV equal to VO divided by VI. Okay. Okay,
Okay, sekarang kita nak buktikan macam mana boleh dapat benda ni. Macam mana dia boleh relate dengan AVNR ataupun no load ni lah. Okay, first kita tengok lah. Sini dalam video yang saya dah share pagi tadi untuk free class session tu, dia dah tunjuk detail lah macam mana dia step by step. Dan akhirnya dia dapat lah formula yang the new formula for two-part system approach after we connect to the RL. So kita dah tengok lah macam mana dia punya ni. Sekejap. Okay, first kita boleh tengok kat sini. Okay, kita tahu ni kita punya VO. Ni adalah kita punya RL. Dan actually kalau tengok pada kita punya circle K, bila kita sambung kat sini, IO kita, sebab sini open ni open. So current tak boleh lalu. Betul? So current akan lalu kat sini lah. IO ni akan lalu kat sini. Di mana kat sini tak ada current. Tak ada current. Kenapa tak ada current? Sebab open. Yalah, air longkang kalau terputus, air tak akan mengalir lah. So masalahnya IO ni dia masuk daripada sini. Dia masuk daripada bawah ke atas. So kalau ikut kita punya teori VRL, maksudnya voltage drop pada RL tu, okay, saya bagi dua pilihan. A, dia punya polarity VRL, yang pertama VRL macam ni ke atau macam ni? A ke atau B? Dia punya polarity A ke B? Kalau A plus minus, atas plus, bawah minus. Kalau B, bawah plus, atas minus. Mana tu betul? A ke B? Boleh seorang. Ada yang boleh dia jawab? So, masing-masing dah buat kerja masing-masing. Okay, ada di ujung talian siapa? Ada orang tak di ujung talian? Ada orang tak ada orang ni? Ada kan semua di ujung talian? Banyak. Ada saya ada. Kan mun-mun seorang reply. Ellen macam mana? Ada sir. Ada. Ada saya hadir. Segan sir, segan. Ada sir. Ada sir. Ada. Kat sini. Okey. Kalau ada tu so kalau IO naik ke atas sebab ni tak boleh lalu, so IO akan lari ke sini lah. So polarity VRL tu daripada A ke B? Kalau A minus plus, kalau B plus minus. Mana satu the exact? Okey, ada. Apa? B kot. B kot. Okay, so orang jawab B. Yang lain? B juga ke? B. Okay, benda ni kena, saya saja nak stress lah sebab dia takkan lari konsep. You pusing macam mana pun, konsep teorita tu memang kita pegang lah. Sebab tu dalam basic engineering ni, pegang konsep, pusing lah ikut mana. InsyaAllah tak ada isu lah. So, sebenarnya B. So ini bukan, sebab ini adalah passive device. Bila passive device, arah masuk yang positif, arah keluar yang negatif. Okay, tu yang hopefully you clear lah. Sebab tu saya sengaja stress lah. Sebab tapi bila ada kod tu yang risau lah. Kau boleh terus confident, tak jangan pening kepala. Okay, jadi kita buat loop kat sini. Loop kat sini.
So saya start daripada sini. Not ni So first saya akan jumpa apa saya akan jumpa tu? Positif VRL lah. Sebab ni positif. Keluar dia. And next kita masuk VO equal to kosong. Sebab lepas habis kosong masuk balik jumpa not yang sama lah. Okay, ni yang next. Lepas tu bila saya buat macam ni, saya tahu adalah VO equal to negatif VRL. Okay, dapat clear? Okay, itu satu. Sekarang kita nak tahu dia punya VRL lah pula. In term of from this circuit pula. From this loop Tapi jadi nak buat loop boleh, tapi better you buat voltage divider formula lah. So bila buat voltage divider formula lebih mudah, iaitu VRL equal to, ingat kita punya positif kat sini. So kat situ agak you akan berlawanan lah. Berlawanan kita punya konsep VRL tu. Sebab kita punya current sana dan ni pun sama. Ni kita punya VRO. Sebab current semua arah sana. Cuma ni jadi macam tu lah. Okay. Jadi kalau tengok macam ni, kalau kita buat loop selamat nak buat loop boleh, nak buat total divider pun boleh. Contoh kalau buat voltage divider, kalau dia boleh nampak kat sini, kita akan buat negatif. Nampak kita jumpa negatif dulu. AV no loads PI yang pertama, lepas tu kita jumpa negatif yang kedua. Saya start dari sini Saya start kat sini. Jumpa negatif, keluar, jumpa negatif PRO. And next saya jumpa negatif lagi. Negatif PRL. Lepas tu saya batal balik lah. Itu 0. Dan kat situ baru saya boleh susun balik PRL equal to AV no loads VI kalau saya masuk dia, kalau kita ni minus jadi VRO. Okay, tu dia punya next lah. Kalau penting dan kalau tengok pada circuit ni, you boleh nampak lah. Kalau saya tukar kita punya part, iaitu di mana VRO ni adalah equal to IORO IORO. Dan VRL pun kita tahu dia adalah asalnya adalah VRL adalah negatif, positif lah. Sebab kita dah ikut dia punya direction. So IORL. Okay, kat situ you boleh nampak lah. Ini first question yang you boleh buat. Ataupun kalau kita buat voltage divider circuit seperti mana saya sarankan tadi, you punya jawapan terus dapat lah. Kalau ini voltage divider theorem hopefully you masih ingat lah. Di mana total you punya current, total you punya resistance divide by, bukan total, the current resistance yang kita apply, iaitu RL, divide by RL plus RO, the total resistance. So the total resistance untuk loop ni adalah RL plus RO. So di times, okay, kalau tengok sini kita punya polarity berbeza, positif minus. So ini positif minus, maksud dia dia punya polarity tu you kena awas lah. Kalau biasa yang kita buat positif minus macam ni, dan ni positif minus. Ni biasa. Sedangkan yang ni positif minus positif. Lepas tu akan jadi
terbalik ataupun ada negatif lah. Di mana you punya, sebab kebiasaannya ni kita punya node lah macam saya konsep ni, node ni adalah active device, ni adalah passive device. So patutnya passive equal to active. Sorry, active equal to passive. So active ni betul lah positif. Maksudnya kalau kita boleh dapat imaging ni, positif equal to positif. Ini adalah positif. Sorry, ini adalah aktif. Ini adalah passive. Maksud dia positif minus, positif minus. Dia kena active device equal to passive device. Dan the same probability, positif minus, positif minus. Macam ni betul lah, positif minus, positif minus. Bila ni campur ni, betul lah. Ni boleh kita campurkan biasa lah. Sebab positif minus, positif minus. Okay, itu kalau ni. Tapi cuma dalam data ni dia terbalik. Data ni positif minus, minus positif, minus positif. Sebab tu dia kena letak negatif. Negatif, okay. Ini adalah kita punya source. So you kena type source kita adalah, nilai adalah A, V and L times VI. Okay. Okay, saya tulis balik. So VRL equal to RL divided by RL plus RO. Dan tadi kita dah cakap bahawa kita punya source adalah negatif AV no load times VI. Okay, kat sini kita nampak ni VRL. Okay, VRL. So equation ni kita boleh implement lah sebab kita dah tahu tadi V out equal to negatif VRL. Yang tadi saya dah tunjuk tadi ni. Ni V out equal to negatif VRL. So based on this equation kita tahulah bahawa actually VRL equal to negative V naught. So masukkan dalam persamaan ni. So negative V naught equal to RL divided by RL times RO dan negatif AV and L VI. Okay, so negatif boleh mati. Matikan, so kat situ tu dapatlah V out divided by VI. So ni bawa sebelah equal to RL divided by RL plus RO times AV and L. So inilah equation yang dapat lah, iaitu RL divided by RO times AV and L. So inilah di mana kita tahulah ini adalah equal to AV. Tandaan okay, to clear got dan the next adalah current gain. Okay, current gain ini selesai. The next adalah current gain di sini. Okay, yang saya kata tadi, current gain yang you boleh pegang adalah IO divided by II. So kat situ you boleh tengok kita punya part di mana IO so untuk II, first kita tengok II kalau based only circuit lah. Kalau based only circuit kita tahu II kat sini, I ni actually equal to II, so VIR. Kita tahulah II equal to V I over RI. Yang you boleh nampak lah, iaitu V I divided by RI. Okay, dan kat sini you boleh nampak kita punya apa ni, karakteristik tu ada sikit perubahan lah. Okay, yang pertama dan yang kedua adalah IO. Okay, IO pula kalau tengok pada sini
kita punya part untuk I/O. Dengan sebab sekarang kita tahu tadi ni, dan kita tahu bahawa I/O equal to sebab kat sini you boleh nampak lah ni parallel ni selari. VO dengan VL ni parallel. So apa yang dia selalu cakap equation ni, so kita tahu bahawa V equal to IR, VO equal to IR, mana II ni adalah IO RL pada parallel pada parallel. So IO equal to IO equal to VO divide by RL. Okay, sudah dua persamaan, sebab tu dapatlah keluarnya equation yang boleh nampak kat sini lah. Dekat sini ni negatif, ni negatif. So kat situ arah tu akan main peranan lah. Sebab arah current dengan RL, so sebab tu ada negatif sini negatif. So the total sebab current tu berlawan, so sebab tu negatif VO over RL. So based on this AI, kita tahulah IO adalah V negatif VO over RL divided by VI RI. So disusun balik, ni naik atas, ni turun bawah. Hopefully you faham lah konsep ni. Ni matematik je, tak perlu ajar lah bagi saya patutnya. Okay, VO divided by VI, so times RI divided by RL. Okay, tu dia punya, you nampak lah. Dan kat situ you boleh nampak punya equation tu di mana dia ringkaskan lagi, di mana betul lah dia nampak ni adalah equal to AVO. Sebab tu the last formula dia adalah yang kita boleh conclude adalah I lagi tidak AI equal to IO divided by II equal to negative VO divided by VI times RI divided by RL, di mana ni adalah equal to negative AV RI times RL. Okey, apa yang nak ditekan kat sini, sebab dia cerita pasal effect of load impedance RL. So apa yang dia kata tadi, adding a load resistance reduce the gain of the amplifier. Sebab tu kadang apa yang you nampak, kadang-kadang betul lah kalau tadi AV equal to VO divided by I, tapi bila ada load kita dah pecah dua, ada ni dengan kita ada ni. Maksudnya power tu dah disebut pada dua benda lah, ni dengan ni. Sebab tu dia reduce the gain of the amplifier. So you tak boleh simplify kata lah bahawa kadang-kadang apa yang kita tak boleh secara mudahnya AV no load equal to AV ketika dia full sebab sekarang kita baru pasang RL, kita belum kaji RS dengan volts. Okay, next kita tengok kalau RS pula. Okay, RS ni RL tak ada tapi RS pula ada dengan VS. So penambahan tu melibatkan VS dengan RS dan RL tak ada. So amplitude of bentuk signal there is input of the is, okay, ini dia punya, ni voltage divider saja. Okay, ni positive minus,
arah betul positif minus. Okay, kalau tengok di sini kita boleh buat kita punya voltage divider pada VI ni, betul lah, RI divided by RI plus RS times source VS. Okay, sisa ni saya tak perlu terangkan lah sebab ni basic je. Kita tengok sini, the internal resistance of the signal source reduce the overall gain. Kat sini, the internal resistance RI lah of the signal ni will reduce the overall gain. Okay, kat sini you boleh nampak kot secara mudah. Sebab kita baru dapat bila sebut AV okay, ini adalah kita ada source. The source iaitu VO divided by VS. Sebab tu ada VS. Secara mudahnya tadi kita buat ini AV. Kalau dia punya simbol AV saja, tu fix. Dia memang out divided by in. Hopefully you boleh bezakan lah. Adalah part yang sebab takut you pukul rata. So kalau VS maksud dia output still dengan input. Tapi input kita sekarang dah ada source. Itu VS. Bukan VI lagi. Sebab tu dia panggil VS. Sedangkan orang kata dia exact ataupun dia basic formula adalah AV adalah VO bagi VI ketika sebab tu kita dapat no load. Ini ketika ni maksud dia formula ni adalah untuk general formula lah. Itu ni formula paling basic. So kat sini kita tengok kita punya part bila VO bagi VS. Okay, kita tengok kaitannya. Okay, untuk ini part input. Yang ni bila part output lah. Yang part output kita boleh tengok based on this formula. V out kita sebab ni open kan. Bila open V out you boleh nampak lah equal to AV and L times VI. Sebab tu sini tak ada voltage drop. Actually samalah discussion yang kita dah brief kat sini ni. Ni sama je. So sebab tu dia tak ada voltage drop. Tak ada voltage drop pada RO sebab IO kosong. Kenapa IO kosong? Sebab ni open. Bila open kita boleh ambil mudah. VO equal to voltage ni equal to ni. Sebab ni tak ada current. Okay, you dapat clear up apa yang saya tekankan ni lah. Tadi saya dah terangkan. So hopefully jangan confuse macam mana dapat benda ni. Ada yang kalau tak faham cakap lah. Hopefully benda ni paling penting lah. Macam mana dapat. Kenapa kita boleh abaikan RO sebab ni open. Bila open tak ada current. Bila tak ada current confirm lah V equal to IR. I tu dah kosong, confirm lah voltage kosong. Bila kosong macam short. Macam short lah. Sebab tu kita boleh secara mudah cakap VO equal to AVNL VI. Sebab macam saya note. Okay. So ini VO. So sebab tu VO kita. Okay. Ini AV VO over VI. Sorry. Kita tadi ada V. Okay, ini adalah ni rumus ni adalah VO AVS adalah VO over VS. Sedangkan kita nak cari dia punya source lah. Dan tadi kita dah tahu AV kita equal to VO divided by VI. Inilah. Jadi apa yang boleh nampak from this circuit, kalau tengok pada kita punya ni, kita tahulah bahawa VO divided by VI equal to AVNL lah. Sama sebab tu secara mudahnya apa yang dia boleh nampak lah. Sebab equation ni kita tukar. Sebab tadi kita ada ni. So kalau tengok pada ni, actually benda ni dia dapat VO over VI times VI over VS. Okay. VO
over VI adalah ni. Ni yang komponen pertama. Ni tau. Dan ini adalah komponen kedua. Kedua ni lah. Di mana VI over VS. Ni saya turun bawah. So dapatlah VI over VS equal to RI plus divide by RI plus RS. So dapatlah komponen kedua. Ini komponen kedua. Ni komponen pertama. So, nampak hopefully you clear lah macam mana dapat rumus ni. Okay, boleh. Ni untuk effect of source impedance. Saya dah prepare kosong ni, tak ingat lah. Tak apalah. Jom tengok sini. Okay, hopefully clear lah macam mana rumus. Sebab kita memang strictly on gain lah. Yang paling penting kita tengok effect pada AV. Yang second baru kita tengok AI. So based on this formula kita nampak lah. Kita punya gain VO divided by VS ni, dia punya rumus ni kita boleh nampak bahawa pertambahan RS sebab ialah makin besar RS makin kecil lah gain bagi dia punya litar ni. Sebab apa? Kalau tak ada RS, RI divided by RI dapat 1 equal to 1 kan. So bila ada RS, dia akan mungkin bila ada RS, maksudnya bila RO divided by RI divided by RI plus RS, makin besar RS, so you punya blok kedua ni dia akan lebih kecil daripada 1. Bila kecil daripada 1, makin kecil lah. Tadi 1. So 1 darab apa dapatlah nilai tu kan. Tapi bila lebih kecil dari 1, 0.9, 0.8. Bila kita darab kan, maksud makin kecil lah angka tu. Boleh faham Kalau load effect dia akan reduce dengan pertambahan RL. Cuma makin besar RL, okay, kat situ kita boleh nampak lah heading load distributed gain. Cuma kat sini kalau you nampak makin besar RL, kita boleh elakkan effect tu lah. Sebab RO tu terlampau kecil. So bila ni besar, kita boleh anggap RL divided by RL boleh 1. Kalau macam ni nampak ni just single RS. So kat situ effect pada RS pada kita punya circuit tu agak besar. Hopefully you faham lah. Sebab tu dia kata reduce the overall gain. Ni the gain of the amplifier. Okay, next adalah kita tambah kedua-duanya. Kalau kita boleh nampak lah, kita ada RL dan kita ada RS dengan BS. Okay, ni complete circuit dah. Yalah, kalau kita dapat amplifier block, kita beli apa-apa amplifier circuit, takkan tak sambung source dengan gain. So ni adalah exactly parameter yang kita akan implementkan dalam kita punya circuit. Sebab compare dengan no load, itu yang no load tu actually kita punya parameter net parameter maksudnya parameter yang paling clear lah, tanpa ada pengaruh source ataupun load. Tapi untuk analisis RL saja dengan plus RS saja, kita just nak tengok dia punya comparison. So kat sini kita tengok balik kita punya circuit ataupun effect analysis apabila kita tambah kedua-duanya. Dan ini kita dah tahu, ini sama je macam tadi bila kita tambah RS. Kita nampak, so kita tahulah VI divided by RS ni sama macam tadi Hopefully you tak ada issue lah. Saya tak ada nak tekan sekali lagi. Sebab ni just voltage divide circuit saja. Sorry, voltage divide formula. So
Sebab tu ni tak perlu confuse lah. Okay, ni pergi bawah. So ni dapat satu rumus. The next adalah pada V out. Okay, V out ni kalau kita boleh nampak lah yang kita punya apa ni, analisis kita boleh punya pakai kita punya analisis waktu kita tambah RL saja tadi. So kat sini RL divide by RL times RO times AB and L. So kat sini kita ambil the same concept. Betul eh? V out divide by VI equal to RL divide by RL plus RO times AB and L. Okay, ini samalah macam tadi kita discuss. Ada fact sama ya. So sama saja. Boleh nampak lah. Sama ya. So sama je. So kita just combine saja lah. Sama saja sebab ini kita ambil ketika RS. So sama je. Lipat kita ambil analisis ketika RL. Okay. Cuma apa yang kita boleh relate kan, sebab paling penting kita nak kita punya load ataupun kita nak kaitkan lah. Orang kata final. Mana? Oh dia dah buat lah. Ingat nak menconting. Okay rupanya. Tak perlu saya punya slide kosong lah. Sini dah ada. Mudah lah. Okay. Kalau tengok kat sini ni sama macam RL saja. So kita ambil saja nilai tu. So kalau tengok pada kita punya part lah. Di mana kita tahu. Untuk load AVL load kat sini dia equal to V out divide by V in. V out divide by V in. So kalau tengok dekat sini, dia punya formula tu dia gunakan balik lah. Sama macam yang atas. Betul? V out ni sama je. Cuma dia equalkan pada load. Yang ni adalah voltage gain pada load. Pada load ni lah. Okay, pada load. So actually apa yang kita nampak voltage gain pada load ni adalah equal to kita punya ni lah. So apa yang kita nak tengok analisis adalah kita boleh combine antara input dan output. So input kita tahu yang tadi kita dapat benda ni. Ini adalah equal to AVS. So AVS equal to V out divide by VS. Betul lah? Sama je. Sorry, ini bukan AVS sebab ini I. Kalau output dia. Ini input. So input ini formula untuk input side. Apa dekat sini? Saya katakan tadi pada waktu ni AVS equal to V out over VS. Ni PKRS saja. PKRS. So rumus ni yang kita dah tengok tadi. So dia pecahkan. Okay, V out divide by VS. Di mana dia pecahkan V out over VI times VI over VS. Sebab pada input side kita ada VI over VS pada input side. Pada output side kita ada VO divide VI. Okay. Satu VI over VS, satu VO over VI. Satu VI VS, satu VO VI. Okay. Pada input side kita ada pada input side tadi VI over VS. Untuk output side kita ada VO over VI.
AVO over VI. So nampak dia cuba pecahkan balik sebab dekat sini input analysis, kat sini output analysis. So kita boleh kaitkan lah. Sebab tu kalau tengok pada kita punya ni, bila kita darabkan, maknanya boleh mati-mati, dapatlah V out over Vs, ataupun mulai kita boleh kata voltage gain pada ketika ada source. So ni Vs lah. So just implement saja formula yang kita dah dapat untuk blok pertama ni, untuk input side, dengan blok kedua ni pada output side. Nampak Ini adalah pada input side. Ni VO divide by VI. Manakala ni adalah VO bagi VI. Okay. Boleh you nampak ni adalah blok pertama. Ni adalah blok kedua. Tolong lukis lah. Nampak? Sama ni. Okay. Dan total yang you boleh nampak ni formula yang kita boleh rangkumkan. Maksud dia untuk V out over Vs. Sebab kita dah tahu lah V out over Vs ni ini ketika output di mana ketika ni ada RL dan kita dah input pula, kita tahu di mana kat situ ada RS. So nampaklah ada RS, ni ada RL. So ini dia punya complete set of the voltage gain punya formula lah. Kat situ kita nampak lah RI ada, RS ada, RL dengan RL pun ada, RO time AVNL. Dan paling penting nilai gandaan no load tu memang menjadi satu apa ni, dia cilik benda ni selalunya developer ataupun karakteristik pada datasheet tu akan introduce lah pada amplifier tu. So selalunya parameter ni ataupun nilai ni ditentukan dan kita peroleh daripada company ataupun developer company lah. Tengoklah amplifier tu buat daripada company mana. Kat situ nampak So saya cuba buat step by step. Okay, itu selesai untuk voltage gain. Okay, untuk current gain AI, kita tengok pula untuk AI as AI equal to VI RI. Betul lah, sebab VI kat sini, so RI kat sini, so actually ni adalah parallel. Sebab tu ni tak ada masalah, hopefully you boleh faham. Sebab ni plus minus, so sama je. VI equal to betul lah RI times II. So kita restructure balik, so kita dapat rumus ni. Dan paling penting tadi dia punya, okay ni IL lah, ni IL. IL ni current gain ketika ada load. Current gain ketika ada load. Kalau tengok pada tadi kita tak cuba tak ada pun kita tunjukkan untuk RS dengan RL. RL saja yang dibincangkan sebab dah effect lah, sebab current gain tu, di mana kita tahu current gain ketika ada RL adalah AV ZIRL. AV ZIRL AV ZIRL. Dan ni adalah di mana kalau macam ni rumus general form di mana kalau macam saya buat tadi, saya buat RI lah. Tadi saya buat RI saja, saya terus buat ni RI. Yang tadi saya buat. Macam saya buat. Okay. Ni AI. RI dibuat by RL VOVI. Okay, ni AV. So memang negatif tadi. Balik formula tadi. Negatif. So VO dibuat by II, RI, RL.
So kita just implement balik analisis kedua, ketiga untuk kita masukkan dalam analisis keempat. So tak banyak lah kata pembuktian yang saya perlu tunjuk. Okay, so kat sini based on this ni, okay, ni just maksud saya ni dia punya summary lah yang kita boleh nampak untuk load. Cuma okay, ini II, cuma in term of IS tu yang kita cuba relatekan. Kita cuba relatekan lah. Kita cuba relatekan kita punya apa ni, formula lah. Kita tengok dari sini okay, ini adalah rumus. Kalau nampak IS ni sebab IS ni based on kita punya part. IS ni dia boleh nampak equal to II. Sebab seri kan, sebab sesiri. So kalau tengok ke situ kita tahulah bahawasanya in term of source and resistance kita boleh buatlah kita punya apa ni, you nak buat loop, actually benda ni boleh dapat melalui loop pun boleh, ataupun you buat V equal to IR pun boleh. Kalau V equal to R, you buat V sekarang kat sini memang ada VS lah. Okay, VS equal to I total I, memang I saja. R total R. Kat sini adalah RS plus RI. So kat situ kita restructure balik, dapatlah IS equal to VS divide by RS plus RI. So ni simple je. Saya rasa tak ada masalah untuk you faham. Dan the next, ni adalah combination lah yang sudah you cuba apa ni, yang dah dapat lah. Sebab tadi kita dapat IIL, so ini kita dapat untuk IIS. Di mana kalau untuk sama lah konsep macam ni, cuma tadi AVS, yang ni AIS. So kalau sebab situ kita ada apa ni, ini AI dan kita ada IS. So sekarang kita nak dapatkan AIS. AIS ni AIS equal to I output divide by IS. Ni asal So saya pecahkan IO divide by II times II divide by IS. Okay, jadi IS yang ni, IS yang ini, ni IS. Kau tengok sini sebab ini kita dah dapat II. Sekarang you kena sama, method dia sama macam method untuk AV lah. Cuma kita ada dua blok, VI over VS dengan VO over VI. Cuma kat sini kita ada IO over II dengan II over IS. Kat situ memang banyak sangat matematik lah. Di mana kalau tengok situ you kena dapatkan lah IO over II tu berapa dengan II over IS. So kita boleh darabkan kedua-duanya lah. Okay, so yang boleh saya highlight lah. Yang ni overall. Kalau tadi AVS, voltage gain for the source, ini adalah current gain in the source. So ni total. Okay, kat sini analisis ni actually just nak membantu you all untuk you faham for the next dia punya analisis, iaitu RE model. So you nampak lah bagaimana proses pecahan ni diimplementkan dan bagaimana kita boleh analyze ZO berapa, ZN berapa, dan tiba-tiba kita dapat ZI ke RI. Kat situ you punya, ataupun kat situ adalah kita punya proses yang you kena nampak supaya you boleh nampak ataupun you boleh faham bila buat RE model. Okay, so nanti untuk support ni ini just basic concept untuk you faham pada RE model. Sebab RE model akan banyak sikit lah.
Okay, next kita cuba tengok overview sikit untuk BJT dan sistem modeling. Kalau tadi, okay, two port system approach ni adalah the equivalent block for the amplifier for amplifier. Dia faham? Dia adalah untuk amplifier. Support system ni adalah untuk amplifier. Memang untuk amplifier. The next adalah BJT, sistem modeling. Sebab ingat untuk BJT sistem modeling, dia cuba tengok in term of kita punya kaki ni lah. Kita ada untuk BJT kita ada E, kita ada B dan kita ada C. So analisis tu akan kita tengok pada komponen BJT. Kalau tadi you perasan tak, two part system ni kita hanya bermain pada nilai macam dah contoh ni, 6 komponen ni saja. AI, ZI, VI, V. Kalau you perasan lah, maksud dia untuk two port system ni kita punya analisis hanya bermain pada voltage dengan current. Nampak So kita tak bermain dengan C ke, nilai C ke, nilai B ke, nilai E ke. Tak ada. Tapi untuk for BJT ni lebih detail lah. Ini kaedah kira dia. The model is a combination of circuit element. Okay, dia cakap ada beberapa part yang nampak circuit element producing that best approximate the actual behavior of semiconductor. Di mana two part system approach untuk BJT model ni just nak convert kita punya lita ni kepada satu block model yang tak tahu macam ni lah. Kalau tadi kita two port system approach, nama pun sistem. Nama pun sistem. Bila sebut sistem, dia general. Kat sini kita targeted for amplifier system lah. Sebab memang two port system approach ni untuk amplifier. Bila sebut sistem ni, maksud dia kita sebut benda yang general. Tu dah belajar control sistem lah. Control sistem. Sistem kawalan kan semester ni. So dalam sistem kawalan tu kalau you belajar apa ni? Open loop dengan closed loop. Dia hanya ketengahkan blok saja, betul? Ini untuk open loop. Ini untuk closed loop. Okay, ni blok, ni blok, ni blok. Maksud dia nampak dia punya kaedah tu hanya blok. Dia tak ada detail pasal circuit. Hopefully you nampak lah kereta dia. Ataupun kaedah yang dia guna pakai lah. Sebab bila sebut sistem, dia akan parameternya, analisisnya hanya bermain dengan input and output. Input and output. Sama ada voltage ataupun current. Sebab amplifier memang kita akan main dua benda ni lah. Tapi bila you tengok pada control system, dia akan banyak lagi. Sebab macam sini kalau control system you belajar tu, input output tu akan berbagai lah. Sama ada input you boleh set macam-macam lah. Suku ke, output boleh jadi macam motor. Tapi kat sini itu kalau sebut control system tapi untuk amplifier kita memang fokus pada V dengan I saja. Okay. So dia just nak introduce modeling, maksud dia ada approximate the actual behavior yang seakan-akan sama dan orang kata a little bit equivalent dengan the exact model. Sajalah. Once the actual equivalent circuit is determined, the schematic symbol for device can be replaced. Itu kita punya part lah.
Di mana kalau dalam kita punya analisis, untuk DC analisis, kita memang apply benda ni. Inilah. Dari VBE, IC, IE, IB kan. Ini memang guna ni. Tapi untuk AC analysis, kita akan implement model yang dia punya behavior tu kita dah kaji. Dan kita wakilkan dalam satu bentuk line block. Untuk memudahkan analisis. Sebab yang penting kita nak mula analisis. So for this topic, kita ada dua kaedah. Saya dah cakap tadi, iaitu RE model dengan hybrid equivalent model. Dan seperti mana yang saya maklum tadi, untuk hybrid kita tak cover. Walaupun dalam modul ada, dalam slide ni ada. Tapi kita akan cover. So kita akan fokus pada RE model saja. And the basic method of the analysis apply to determine the desired of the network. Okay. And the basic method of analysis. Okay. Dari situ memang kita akan apply balik lah apa itu lead time kita saja. So kita kaji balik. Okay. Sebut first kita tengok dulu apa yang membeza RE model, model-model yang ada, bagaimana dia tukarkan BJT ni ke dalam bentuk model lain. So first kita tengok RE model. Orang kata resistant external resistor model. Dia wakilkan dalam satu bentuk lain. Okay. BJT is basically is current control device. Betul lah. Di mana kita tahu IB equal to IC equal IC plus IB equal IB plus IC equal to IE. Dan kita tahu sekiranya IB equal to kosong M, so BJT akan bertindak sama ada dalam dua keadaan lah. Iaitu sama ada cut off ataupun saturated. Okay. So therefore the RE model use a diode and the current source to duplicate the value of the resistance. Okay, ini normal. Ini adalah orang kata model asal untuk BJT. Dan kita tahu ni adalah VBE. Dan nampak macam ada diode. Dan kita convert pada RE model jadi macam ni. Okay, nampak? Kita tukar lah. Di mana kita ada diode. Ini yang dimensionkan diode. First and second adalah current source. Dan kalau tadi two port system approach, kita nampak voltage dependent source. Macam ni current independent source. Nak tahu independent tak independent, hopefully ini cerita agak ni. Jangan confuse lagi lah untuk independent. Untuk independent dia boleh clear lah sama ada voltage ataupun current. Kalau voltage kita tahulah memang ada macam ni bagi AC. Kalau bagi current pula macam ni ataupun naik atas lah. Okay, itu independent. So ada dua lah ataupun macam ni lah. Bulat lah. Bila nampak bulat, kita tahulah dia ada independent source. Benda ni, peringkat ni pun anggap bahaya lah. Bahaya, sangat-sangat bahaya. Okay. Dia sebut independent, dia tak ada gantung pada part-part lain lah. Dia hanya source nilai tu kita tengok. Okay, itu independent. Kalau dependent, di mana yang you nampak, dia akan bentuk diamond. Sama juga macam tadi. Iaitu dalam two-part approach, kita pun pakai dependent source. Iaitu ada nilai AVI, AVNL times BI. So ni pula dia punya, so nampak yang penting diamond. Bila diamond je adalah dependent. Cuma dependent sama ada ni current ataupun
voltage. Kalau voltage, diamond plus minus. Hopefully you clear lah kat situ. Bezakan lah antara yang kita dah buat macam ni. Plus minus ni untuk BC, untuk AC, diamond. Cuma itulah simbol dia. Simbol sinus. Okay. One disadvantage of this model is its sensitivity to DC network. Ya, sebab apa? This is designed for specific circuit condition. Kita tengok salah satu lah yang penting you boleh nampak lah ada beberapa parameter yang kita boleh alert, iaitu pertama beta, IB, dan kedua-dua ni you dah guna sangat banyak. Maksudnya banyak sangat guna dekat DC analysis. Dan second, kita ada diode. Dan diode tu IE lah. Okay, tak apa, kita tengok. Okay, first kita tengok bagaimana dia tukar kan. So, bila ni diode, so secara mudahnya diode kita boleh tukar pada RE. RE adalah resistant. Saya lebih cakap resistant tu supaya you nampak lah. Sebab impedance ni dia akan cover semua komponen yang ada, iaitu resistant, persistent and inductance. Itu yang you kena aware lah. Cuma sekarang ni dalam kita punya part AC analysis kita hanya cover pada R saja. C dengan L tu hanya tengok pada kita punya komponen. Untuk RE model, nama pun RE model, resistant external, untuk resistant R. So kita hanya implement dekat R saja. So L dengan C tak ada lah. Okay, so dia tukarkan diode kepada RE resistor model, maksud dia resistant lah, resistant external. So yang paling penting resistance of diode RE, ini adalah value ataupun formula yang fix. Dia faham? Fix, maksudnya kekal lah. You nak hafal ke, you nak, yang penting sebab bila final pun open book. So make sure ni dah dalam kepala lah. Sebab time final nak tengok buku dia jadi gabra sikit lah. Okay, jadi dia tukar kat sini. So kat situ dia tukar ni RE dan kita punya ni kita kekalkan lah. Kita kekalkan ni. Dan kadang pada circuit ni kita boleh nampak kita punya current. Okay, ni adalah current beta IB. Okay, ni yang untuk RE model lah, beta IB betul. Okay, ni kita punya current untuk base. Ni adalah IE. Okay, kalau tengok pada kalau kita tengok pada ni, bagaimana kita boleh murnikan circuit ni lah. Murnikan circuit ni, so dia improve connectivity supaya semelia macam two port system approach. Perasan tak? Hampir sama kan? Iaitu kita perasan untuk two port system approach, kita ada ZRI dengan kita ada ni lah, itu dah sama. So sebab tu dia cari macam mana dia validate ataupun dia sahkan dia punya equivalent circuit tu. Dia punya cara kaedah dia sama macam two port system approach yang kita bincang lah, sama. So untuk memudahkan untuk you all, you telan je lah. Ni beta RE, so ni dia tambah ini di beta, dan ni beta IB dia kekalkan. Kalau tengok situ dia pecahkan lah. Empat yang you boleh nampak lah. Okay. Okay. So untuk RE model, ini the equivalent yang ataupun the improved BJT equivalent circuit yang kita akan gunakan for next analysis. So ni fix lah. So
Jangan confuse lah. Sebab apa yang you boleh nampak, bezanya untuk two-part step approach adalah kat sini current, kalau sebelum ni dia guna AC. Dia guna voltage dependent dan ada RO sini. Ni tak ada lah. Sebab untuk RE tensor model ni kaedah ni yang ni kena pakai lah. Yang rumus ni nak tak nak. Ni 26 millivolt millivolt. Divide by IE. So IE berapa value yang yes on this is. Pada perasan IE ni adalah nilai ketika DC analisis. Sebab tu apa yang dia cakap, this model is designed apa dia cakap is one disadvantage of this model is sensitivity to DC level. Sebab tu dia boleh nampak lah, is sensitivity to DC level. So DC level tu dia kat mana yang kita sensitif tu? Sebab kat sini lah. Sebab tengok IE tu adalah DC analysis yang kita dapatkan lah. Sebab saya rasa last saya dah tunjuk dulu kat awal-awal. Slide kedua pun dah ditunjuk. Kalau perasan ni. So kalau huruf besar ni adalah untuk DC, mana huruf kecil ni adalah untuk AC. Kat situ you boleh tangkap kot sikit-sikit. Kita tak langsung. Ni AC, sebab dia kecil-kecil. Ni huruf kecil. Ni huruf kecil, huruf kecil. Tu AC analysis lah. Ni huruf kecil. Nampak? Hopefully you nampak macam sama tapi berbeza nampak macam sama tapi dia berbeza sikit lah. Just nak differentiate antara DC analysis dengan AC analysis. Okay, ni IB dan kat sini tiba ada IE huruf besar pula. So actually ni adalah nilai ketika DC analysis. Sebab tu apa yang calculator kat sini adalah you kena cari dululah ataupun you kena buat dulu DC analysis untuk you proceed dengan DC analysis dengan arti modal. Okay kat sini yang configuration yang saya kata yang maksud dia di mana yang last ada topik chapter 2 atau chapter 3 kita tahu bahawa bila sebut BJT kita akan ada 3 bias ataupun 3 configuration, iaitu sama ada common, base, common emitter atau common collector. Dan untuk yang lepas kita dah banyak and focus on CE saja. Tapi untuk RE dan semua jalan kita cuba try tengok untuk ketiga-tiga part lah. CB, CE dengan CC. So kita tengok ini adalah CB. Dan ini adalah untuk CE. Yang sama yang actually kalau you perasan ini adalah untuk CE lah. Sebab cara kita sambung ni nampak ni adalah untuk CE. The next example kita dah ambil CC tak ada, nanti kita tengok nanti dalam modul ada. So for the next baru saya akan detail out tentang configuration of the ni lah apa ni dia punya equivalent supaya boleh nampak lah kat sini. Okay, ni CB. Situ hanya ada example 1 tu kat sini. Okay, so nanti for the next lesson ataupun for the next week memang fokus hanya untuk RE model saja. RE model lah. Kita akan go through RE model detail ni. So sebab untuk chapter 5 ni kebanyakan soalan untuk final pun hanya fokus pada RE model saja. Two-part system approach pun macam saya tak ingat. Saya tak tahu. Nak jawab apa saya share lah. So tapi fokus akan banyak pada RE model dengan MOSFET lah ataupun JFET. Okay, saya break je dulu. Okay, itu saja kot untuk saya punya lesson untuk hari ni atau untuk minggu ni. Okay, ada beberapa soalan?
So saya stop sampai just basic knowledge saja untuk ahli model. So kita tak pergi go through detail tentang untuk ketiga-ketiga configuration lah. Bagaimanapun actually yang contoh ni adalah represent CE lah, sebab ini yang kita banyak kali guna waktu design analysis. Sebab tu dapat IE pun. Okay, boleh? Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Biasa tu. Tak ada. Tak ada ya. Komen. Suara saya tak dengar. Oh, tadi lah. Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih komitmen yang berikan dengan kelas. Pun adalah PM saya tentang masalah wifi ataupun internet. So dah nak di hujung SEM ni, hopefully you well prepare lah untuk you punya apa ni connection. Sebab memang insyaAllah lah untuk you all SEM depan lah, satu SEM lagi kan, satu SEM lagi tempat lah naik. So total ada lebih kurang 4 SEM, 2 SEM face to face, 2 SEM online. Okay tu. Lepas tu you terus LI. Betul. So hopefully you enjoy lah, sebab you 2 tahun setengah saja. So after LI jadi you ada opportunity lah to pursue your study at HM. Tu kaedah yang ni lah. For the next, sebab you punya LI 16 minggu, so tahun depan lah. Tahun depan bulan 2 dijangka macam tu, untuk you proceed the degree pula. Okay, tu saja. So the next kat sini dia dah start complicated lah. So hopefully you dapat follow. Saya tak nampak lah. Okay, kalau tak ada apa lagi last. Ada tak ada? Sir. Linden? I tanda. Saya ni FYP sekejap. Sekejap So berapa orang attendant belum? Belum? Ya. So Aisyah Razwan Aisyah Razwan, okay. Arif Nakiuddin ada? Ada. Yang accident tu siapa? Danish Furqan ada? Danish Furqan? 2 orang tinggal. 2 orang. Danish Furqan ada? Tak ada. Arif Nakiuddin dengan Danish Furqan tak ada Tak ada So Aisyah seorang lah. Okay. Oh, Arif Nakiuddin. So Danish Furqan. Ya, saya jadi sini semua lecturer kena jadi FYP lah. Kena jadi apa?
kena menyelia dalam ada yang satu grup, ada yang 2 grup, ada yang 3 grup. So saya tak pasti lah. Faizal Muhammad Noor dia dah explain pembahagian lecturer tu. Macam saya 3 grup lah. Ikutkan saya pun risau sebenarnya untuk FYP sen depan, sebab kalau online memang saya agak kata risau lah, tak tahu in term of project tu macam mana nak jalan. Tapi insyaAllah memang latest news memang next time you akan registered seperti biasa ke campus. So alhamdulillah okey lah. So, untuk saya actually masih kosong lah. Sebab Adam tanya ni, boleh chop lah, apa-apa boleh PM dulu. Yang penting nak 3 orang. 3 orang kan satu grup. So macam saya ada 3 grup. So 9 orang. Okay, itu saja kot. Terima kasih atas komitmen. So saya tanggung dengan kepatuhan belajar dan soalan-soalan. Saya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.